Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kali ni akan nak ajar buat jajan sihat. Jajan ni memang sedap lah walaupun jajan orang-orang lama kan. Tapi bukan orang dewasa je suka. Budak-budak pun suka sebab dia manis-manis, rangup macam tu kan. Kali ni akak buat pun manis-manis buah saja, tak manis sangat sebab Kak guna gula merah asli kan, jadi tak terlalu manis. Okey, nak buat dia kena sediakan bahan sikit je, bahan dia tak banyak, bahannya 2-3 jenis saja. Okey, ada ubi keledek dan gula merah. Nanti minyak untuk menggoreng tu biasalah kan, mesti kena ada. Okey, mula-mula kita kena potong dulu hujung-hujung keledek ni. Akak suka potong dulu sebab macam tak seronok pula tengok hujung-hujung dia kecil-kecil sangat kan. Okey, potong ni nampak kemas sikit lah kan. Kemudian dan lepas potong ni barulah kita buangkan kulit. Sagat buangkan kulit dia lah. Terpulang nak guna pisau pun boleh, nak guna penyagat ni pun boleh lah kan. Kita sagat dulu sampai habis kesemuanya. Ini dalam 4 biji ni, 4 biji sederhana besar je lah, tak besar sangat kan, kecil-kecil juga. Sebab tu berat dia dalam 400 gram lah lebih kurang. Okey, dah siap semua. Akak sediakan 1 mangkuk air tapis ni. Dan akak letakkan 1 sudu kecil garam Himalaya. Yang ini untuk rendaman supaya keledek ni ada getah sikit. Jadi nak buang getah-getah dia. Dan supaya keledek tak lebam, tak hitam kan. Kalau dah hitam tu macam tak cantik sikit lah keledeknya kan. Jadi sebelum kita sagat, kita guna penyagat yang jenis halus macam ni. Tak kisah guna yang macam mana pun, nak guna yang automatik ke apa ke, elektrik ke. Kita sagat dulu. Jadi nanti ubi keledek yang kita sagat ni akan masuk dalam air garam ni lah kan. Dan kita rendamkan sekejap. Okey, tengok. Air dia pun dah colour macam coklat kekuningan sikit kan. Sebab getah dia dah keluar kan. Sebab tu kita rendam tadi. Dan kita tapis. Bersihkan, bilas lah ya. Bilas dulu bersih-bersih sebelum menggoreng. Panaskan minyak dengan api yang sederhana. Jangan terlalu besar, nanti cepat hangit. Jadi kita guna 2 genggam. Dalam 2 genggam je ubi yang kita sagat tadi ya. Jangan terlalu banyak. Nanti penuh sangat kuali pun susah kita nak gaulkan dengan gula. Okey. Kita jangan terlalu kacau. Kita biarkan sekejap, kemudian kita kacau sikit-sikit. Nampak kalau dia macam berketul-ketul sikit, baru kita kacau. Kalau tidak, biarkan je. Sebab nanti kalau kita terlalu mengacau, dia akan melekat-lekat dan berketul-ketul. Nanti bila kita letak gula pun dah jadi susah kan. Gula tu tak melekat keseluruhan ubi ni. Ubi ni kita kena biar sampai dia dah dalam 3 suku masak macam tu. Kalau kita masak dah sampai betul-betul masak pun boleh juga. Tapi jangan terlalu garing sangat lah. Bila terlalu garing nanti, bila kita letak gula, dia dah tak nak betul-betul melekat lah kan. Dan nanti bila kita nak bentukkan pun dia jadi susah, patah-patah. Okey, masa ni kita dah boleh letak gula. Dia dah macam keperangan sikit kan ubi ni. Kita letak gula merah asli ya. Kita letak 2 sudu besar gula merah asli. Okey.
dia punya tips, kalau kita guna tadi 2 genggam ubi yang kita sagat, jadinya kita guna 2 sudu besar gula merah asli. Contoh kalau kita guna kuali yang besar sikit, so kita contoh kita nak masak 5 genggam ubi yang kita sagat tadi. Jadi kita pun letak 5 sudu besar gula merah asli tu. Okey, rasa dia memang cukup-cukup lah. Tak manis sangat, tak terlalu tawar sangat lah kan. Memang cukup-cukup. Kalau kurang sangat gula pun, nanti ubi ni tak melekat. Jadi dia akan pecah-pecah kan bila kita nak buat bentuk nanti. Yang ini masa ni kita perlu kacau sentiasa supaya gula yang kita masakkan, caramelizekan dalam kuali ni tadi akan betul-betul melekat pada semua keledek-keledek itulah. Kalau kita tak kacau, macam tadi kita tak kacau kan? Okay. Kalau kita tak kacau, takut gula tu tak sekata untuk semua lah. Jadi kita kena kacau sampai gula melekat semua dan ubi ni akan keperangan. Mula-mula tadi dia memang tak perang. Walaupun kita dah letak gula. Dia ambil masa sebab gula tu dia nak cair kan. Okey, bila dah betul-betul perang macam ni, baru kita angkatkan, toastkan lah keledek ni. Okey. Okey, bila dah toast ni, dalam keadaan yang masih memang kena masih panas-panas, kita perlu segera untuk bentukkan. Dia tak boleh bila dah sejuk nanti memang dia tak melekat lah. Kak guna 2 gelas yang sama besar. Jadi kita boleh masukkan ubi yang telah kita toast tadi dalam cawan. Yang pertama, ini kita ikut. Kita nak tebal mana, kita letak banyak lah kan. Kalau kita nak letak tebal, kemudian kita ni rapatkan gelas ni lah. Okey, tekan betul-betul kuat. Dah betul-betul kuat ni, baru kita keluarkan kuih ni tadi. Okey, baru dia cantik melekat. Ini memang masih panas, jadi kena hati-hati Okay, seterusnya kita boleh buat lagi. Ulangi buat sampai habis. Cakar ayam ni, kalau masih panas-panas, dia belum betul-betul rangup betul lah. Jadi kita kena tunggu dia dah sejuk betul baru kita boleh makan, sebab waktu tu dia dah rangup dan dia dah betul-betul melekat. Okay, dah sejuk, dah siap, kita boleh hidangkan. Masa ni kita dah sejuk ni, dia dah betul-betul rangup. Patahkan dia memang susah sikit, tapi bila kita makan masih okey lagi sebab ubi kita ni kita sagat halus-halus. Jadi selamat mencuba untuk semua.